Okey, baik. So kita untuk susu ini bab susu saya punya iPad tengah charge pula dah, tadi tak prepare nak ni. Okey, baik. So apa banyak saya tengok dekat grup kita, komuniti kita banyak sembang pasal susu ni, susu tu, susu sana, susu ni apa semua, susu ni bagus apa semua. So hari ni saya nak bagi jawapan yang clear cut saja. Yang kita tak perlu susah-susah. Sebelum tu saya rasa saya perlu share sikit kot video ke apa semua kan. Sebab saya sebenarnya tengah buat untuk video mengenai kalau malam makan banyak, esok bangun pagi letih ke? Ikut juga makan banyak. Terlampau makan banyak ke macam mana? Ikut juga. Kalau terlampau makan banyak nasi, dia akan spike kita punya insulin, akan letih lah. Kalau kita kurang makan nasi, kita lebih kalau kita kuranglah letih dia tu. Okey, baik. Susu. Ini antara gambaran-gambaran yang selalu kita dapat lah macam kita minum susu tu kan. Susu tu sumber pada mana. Ada yang macam saya tengok untuk poster tu, susu dari Perancis. Susu dari Perancis. Tu saya tengok, apa ke benda susu dari Perancis ni best sangat. Saya tengok, okey, gambaran dia best kan. Nampak macam bersih, elok saja susu kan. Bagusnya. Okey, lembu tu kita tengok boleh, orang kata hidup sejahtera, meragut padang rumput, apa semua. Memang seronok lah, live tu lah. So yang ni kita tengok dia punya kebenaran industri ya. So kita tengok lembu tu sendiri hidup dalam keadaan yang sempit. Problem utama hidup dalam keadaan yang sempit. Lepas tu ni sepatutnya ada makan. Okey, untuk makanan lembu, saya pause sekejap. Okey, untuk makanan lembu, terutama dairy cow lah. Dairy cow ni dia makan pellet antibiotik. Yang mana untuk memastikan dia tak mati hidup dalam kondisi macam ni. Dia hidup dalam kandang yang banyak mati untuk jangkitan dia. Salah satu daripada dekat kawasan kaki dia tu. Sebab kaki lembu ni dia tak didesign. Okay, saya stop share sah. Kaki lembu ni dia tak didesign untuk hidup atas simen ataupun konkrit. Dia hoof. Hoof ni maksud kerja dia adalah untuk membajak tanah. Dia kerja kaki dia ni untuk nak membajak tanah supaya tanah tu jadi cantik. Tanah jadi cantik tu maksud dia sentiasa menggembur tanah. Lembu ni kaki dia tu sentiasa untuk menggembur tanah. Sebab tu kaki dia kekal macam tu. Dia tak sepatutnya hidup atas kawasan bersimen ataupun konkrit. Bila dia hidup kawasan atas bersimen atau konkrit, dia akan jadi orang kata jangkitan bakteria dekat dia punya kaki. So kita sebab tu kena makan pellet antibiotik 24 jam. Kita tengok lagi. Kita tengok lagi. Okey, tengok dia punya lantai konkrit. Lantai konkrit dia hidup macam tu. Hidup memang stres lah. Hidupnya stres. Lepas tu susu dia macam ni. Okey. Untuk susu lembu, saya pause balik. Okey. Untuk susu lembu ni, jadi macam ni macam bakar Holstein ni. Dia produce lebih kurang 14 gallon sehari susu. Yang ni untuk orang kata komersial. Kalau secara normal, dia hidup macam hidup normal, dia hanya boleh produce habis maksimum 3 gallon saja sehari. Habis maksimum 3 gallon saja sehari. Tapi bila dia dicucuk dengan hormon, dicucuk dengan hormon, lepas tu kena sentiasa mengandung, dia hormon untuk pastikan dia sentiasa mengandung satu hari lagi. Lembu tu boleh menghasilkan sampai 14 gallon sehari. So dia punya excess 11 gallon. Sepatutnya lembu normal tak boleh hasilkan sebanyak tu. Even untuk bakar Holstein ni, dia punya maksimum hanya 3 gallon sahaja. So kita teruskan lagi. So kat situ kita nampak dah tak normal lah penghasilan susu tu sendiri. Okay. Kita tengok lagi. Ni cara dia extract susu lah. Yang sepatutnya tak buat macam ni pun, tapi dia orang buat. Dia tak adalah rasa sakit. Kita tengok lagi untuk masalah dia. Okey. Ni contoh untuk macam okey. Kita tengok sat ni ditunjuk untuk anak lembu. Okey, lembu ni lembu ni macam dia kena sentiasa pregnant tau untuk nak menghasilkan susu, sebab lembu ni hanya boleh menghasilkan susu masa pregnant saja. So dia orang akan pastikan lembu ni sentiasa pregnant. Dia melalui forced inseminate lah. Maksud dia kahwin, dia orang kata masukkan sperm lembu ke dalam lembu betina tu untuk memastikan
lembu, memastikan susu sentiasa 24 jam, dan stres yang dialami anak lembu yang dilahirkan tu terus dipisahkan, tak nampak langsung dia punya mak, dan itu sebenarnya bagi stres kepada lembu tu sendiri dan stres kepada anak lembu tu sendiri. So saya teruskan lagi. So yang ni cara dia kandang anak lembu tu lah. Tak proper lah. Tak sepatutnya dibuat macam ni lah. Yang ni, okay. Yang ni antara puting untuk lembu tu sendiri. Sebab kalau macam anak susu, anak lembu kan dia nak cari mak dia. Wah. So dia bagi pacifier. Pacifier macam manusia agak lah. Dia bagi. Tak mau bagi menangis. So lembu tu hidup dalam keadaan stres daripada kecil sampai ke besar. So yang ni antara praktis lain yang bagi stres lagi lembu tu lah. Iaitu dia potong untuk dia punya tanduk, lepas tu dia sapu ubat supaya tak mau bagi naik tanduk. Kita tengok antara sebab susu kena pasteurize lah. Pasteurize ni orang kata proses macam ultra high temperature processing lah, untuk nak bagi susu tu tak ada kuman boleh hidup dalam tu. Antara sebabnya adalah sebab ni, untuk orang kata macam susu, macam even mak biasa sekali, mak manusia ni pun kalau dia kerap kena perah susu, puting dia tu orang kata bengkak boleh menanah apa semua. Yang ni terjadi dekat lembu lah sekali. Orang kata mastitis ni. Kuman bakteria pada jangkitan bakteria, kuman pada jangkitan ni boleh masuk ke dalam susu. Sebab tu dia orang kena buat ultra high temperature tu untuk membunuh kuman ni. Kalau tidak, tak fit untuk human consumption. Even susu ni secara general yang dihasilkan secara komersial ni tak fit untuk manusia minum. Tak fit, tak sesuai, tak boleh manusia minum. Kita tengok. Ni antara jangkitan-jangkitan yang berlaku lah. Ini saya maksudkan untuk kaki lembu tu tak sepatutnya hidup dekat, lembu tu tak sepatutnya hidup dekat kawasan yang berkonkrit. Dia tak boleh hidup dalam kawasan macam tu, tak boleh. Dia kena hidup atas padang rumput ataupun kawasan bertanah. Sebab kuku dia tu guna dia untuk bajak tanah. Dia tak boleh bajak simen. Bila dia tak boleh bajak simen, kena keras, dia akan luka. Bila luka, dia akan jadi jangkitan bakteria. Sebab tu dia kena makan pellet antibiotik untuk pastikan dia tu terus boleh hidup. Nampak dia kena balut sampai macam tu sekali. Kita boleh tengok inilah condition sebenar untuk kandang lembu susu ni. Kandang lembu susu ni macam ni. Dia hidup pada kecil sampai ke besar dalam condition macam ni. Dalam kawasan yang sempit, dalam kawasan yang kotor. Lepas tu dia kena sentiasa makan pellet antibiotik untuk memastikan dia tak mati. Lepas tu kena paksa sentiasa mengandung untuk menghasilkan susu. Lepas tu manusia expect tu dengan susu yang penuh dengan bakteria dekat kawasan punya kantung susu tu, macam-macam benda lah. Sebab tu dia kena melalui proses UHT tu. Satu untuk bagi tahan lama, susu tu bagi tahan lama. Satu untuk nak bunuh bakteria kuman-kuman kotak ni. Itulah. Okey, baik. So saya tengok soalan. Tapi kalau okey faham, tapi nanti itu yang nak share dengan kawan dengan family. Okey, baik. Kesan yang lembu. Okey. So untuk susu pasteurized, kenapa dia tak bagi saya MBB MBB sini haramkan lah untuk macam susu Nestle susu Farm Fresh. Saya tak tahu sebab dia Malaysia buat, mungkin dia punya ni dia tak praktis kot macam ni. Tapi kalau macam Nestle punya Marie ataupun brand-brand lain punya Marie macam tu lembu dia hidup. Dia hidup dalam kawasan yang sempit, dia hidup dalam kawasan yang kotor, dia makan pellet antibiotik. Pellet antibiotik ni macam hormon, dia cucuk oksitoksin apa semua ni untuk memastikan lembu tu boleh terus hasilkan susu, untuk memastikan lembu tu tak mati. Benda-benda ni akan masuk dalam susu tu sendiri. Okey, so kita sebenarnya minum susu hormon. Manusia ni minum susu hormon. Lepas tu manusia expect nak sihat daripada minum susu antibiotik, susu hormon, memang tak lah. Kita boleh tengok benda ni dengan jelas pada budak-budak yang mak bapak dia terpengaruh dengan iklan kata minumlah susu untuk menyambungkan sel-sel otak supaya anak tak benak. Kita boleh tengok banyaklah iklan tu, susu sekian-sekian, Emfa atau apa semua daripada umur
2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Kita boleh tengok budak-budak macam ni dia macam mana. Dia punya fizikal tu kita tengok. Fizikal dia obese. Budak-budak ni kebanyakan obese. Badan besar macam tu. Okey. Lepas tu dia akan ada masalah. Satu, yang paling ketara, masalah asma. Cukup banyak budak-budak ada masalah asma. Lepas tu senang nak allergic. Gigi rongak. Dan banyak budak-budak umur 3, 4, 5, 6 tahun sekarang ada masalah diabetik. Kecil manis. Why? Reasonnya why? Reasonnya sebab minum susu lah. Minum susu tepung. Itu sebabnya macam MBB ni kata lawak tak benar. Itu yang MBB ni kita sebab kita tahu apa yang kita buat. Kalau untuk raw milk macam contoh kita ambil susu tu daripada orang yang ternak lembu, kita nampak lah lembu dia tu duduk berjalan, dia bawa lintas jalan apa semua kan, makan rumput apa semua kan. Lepas tu kita kalau ambil susu pada lembu macam tu tak ada masalah. Yang tu tak ada masalah. Raw milk tu memang boleh minum, memang bagus untuk badan. Betul? Yang tu betul. Even bagus untuk digestion, ya betul. Itu cerita betul. Tapi kalau minum macam susu tepung, even lah susu omega ke high fat milk ke apa semua, susu krim lah. Yang tu tak boleh sebab dia pasteurized milk. Pasteurized milk memang jangan minum lah. Dia untuk susu biasa, raw milk biasa ni, susu yang sihat ni, dia boleh tahan selama 3 hari saja. 3 hari tu habis kuat simpan dalam freezer, dia boleh tahan 3 hari saja maksimum. Dia tak boleh lebih dah. 3 hari saja. Lebih pada 3 hari dia start rosak. Dia start jadi masam, susu masam lah. Tapi kalau untuk susu yang melalui proses UHT, proses pasteurized ni, dia boleh tahan lama. Dia boleh tahan 2, 3 minggu, 4 minggu, even sebulan boleh tahan. Nak tahan lebih lama, dia jadi susu tepung. Susu tepung boleh tahan lama. Sebab dia tak lembapan, dia tak moisture dia, so dia tak boleh rosak. Susah nak rosak. So, ada idea dah kot sebab apa kita tak boleh minum susu ni? Sebab dia susu hormon, susu antibiotik, dan satu lagi susu, dia bakteria yang ada dalam susu tu sepatutnya, kalau susu asli ni, dia bantu manusia nak hadam susu itu tersebut. Tapi bila kita minum susu, yang kita dah melalui proses pasteurized apa semua, manusia akan mengalami masalah susah nak hadam susu tu. So, bila manusia susah nak hadam susu tu, dia akan menyebabkan jadi masalah imbalance. Ditambah pula dengan antibiotik, ditambah pula dengan hormon, dia akan menyebabkan imbalance gut microbiome. Bakteria usus kita tak balance. Bila bakteria usus tak balance, dia akan jadi masalah SIBO. Start masalah SIBO, hora-hore lah. Macam sekarang kembung 24 jam tak berhenti apa semua. Itu sebab masalah susu.